bab 7, ketaksamaan linear. Okay, kita akan cuba bincangkan, cuba habiskan bab ini pada hari ini. Okey, kalau kita tengok pada bahagian A yang pertama sekali yang di atas ni, isi tempat kosong dengan simbol kurang daripada ataupun lebih besar untuk membentuk satu pernyataan benar. Seterusnya, tulis satu ketaksamaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada, saya highlightkan di sini. Lebih besar daripada atau kurang daripada. Ya. Okey, so kalau kita tengok pada nombor 1 kat sini, nombor 1. Okey. Sifar dengan negatif 1, kita tahu nilai sifar lebih kecil, jadi dia punya ketaksamaan adalah sifar lebih besar daripada negatif 1 sebab satu tu adalah nombor negatif. So sifar lebih besar. So ketaksamaan dia adalah sifar lebih besar daripada negatif 1. Okay. So kalau kita tengok pada nombor 2 pula, pecahan 1/6 dengan 1/5. So pecahan kalau nombor yang di bawah dia lebih besar, maksud nilai pecahan tu semakin kecil. So 1/6 dia sebenarnya adalah kurang daripada 1/5. So kita boleh tuliskan 1/6 kurang daripada 1/5. Okey, nombor 3. Sifar pelan 58 dengan sifar pelan 5 sifar 8. Okay, so yang ni awak kena tengok betul-betul. So, sifar pelan 8 adalah lebih besar daripada sifar pelan 5 sifar 8. So, kita boleh tuliskan sebagai sifar pelan 58 lebih besar daripada sifar pelan 5 sifar 8. Okey, nombor 4. 3 kuasa 2 dengan punca kuasa 64. So yang ini awak kena tengok. 3 kuasa 2 nilai dia adalah 9. Punca kuasa 64 adalah 8. Ini kita kena tengok jawapan dia. So dekat sini kita boleh tahu bahawa 3 kuasa 2 lebih besar daripada punca kuasa 64. Okey. Okey, so kita boleh tuliskan 3 kuasa 2 lebih besar daripada punca kuasa 64. Okey, nombor 5. Sifar pelan 6 meter dengan 75 cm. Yang ni unitnya tak sama, jadi kita kena samakan dulu. So sifar pelan 7 meter bersamaan 70 cm. So bila unit dah sama, mudah kita nak buat perbandingan. Okey, jadi bermaksud sifar pelan 7 meter sebenarnya kurang daripada 75 cm. So sifar pelan 7 meter kurang daripada kurang daripada 75 cm. Okay, so ini sebenarnya saya dah terangkan dalam pembelajaran kita yang sebelum ni. Okay. Kita pergi pada bahagian B. Okay, bahagian B berdasarkan setiap garis nombor di bawah perihalkan hubungan antara dua nombor yang diberi dalam ketaksamaan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada dan seterusnya, terbitkan satu ketaksamaan. So kat sini awak kena jawab dua benda. So yang pertama awak kena perihalkan hubungan, yang kedua kena terbitkan satu ketaksamaan. Okay, so kalau kita tengok pada nombor 1, 2 dengan K, K berada di sebelah kanan. Sorry. Ya. Okay, K berada di sebelah kanan bermaksud K lebih besar. So, K lebih besar daripada 2. So, ini untuk yang A.
Okey, untuk yang B, untuk ketaksamaan dia adalah K dengan simbol lebih besar daripada 2. Okey, nombor 2 pula M dengan 5. So M ni berada di sebelah kanan. Bila di sebelah kanan bermaksud dia kurang daripada. Jadi untuk A, M kurang daripada 5. Jadi untuk ketaksamaan kita gunakan simbol M kurang daripada 5. Okey, untuk nombor 3, X. X berada di sebelah kanan bermaksud dia lebih besar. Maka untuk A, X lebih besar daripada 9. Manakala untuk B, kita gunakan simbol iaitu X dengan simbol lebih besar daripada 9. Okey, untuk nombor 4, 11 dan W. So W di sebelah kanan bermaksud dia lebih besar. Maka A dia W lebih besar daripada 11. Dan untuk B dia kita gunakan W dengan simbol lebih besar daripada 11. Okey, nombor 5. Nombor 5 P di sebelah kiri bermaksud lebih kecil ataupun kurang daripada. Jadi A dia P kurang daripada 14. Okey, untuk bahagian B, P simbol kurang daripada 14. Dan nombor 6, Y di sebelah kiri juga bermaksud dia kurang daripada. Jadi untuk A, Y kurang daripada negatif 3. Jadi untuk ketaksamaan dia, Y dengan simbol kurang daripada negatif 3. Okey, sampai sini ada sebuah masalah. Okey, so saya teruskan ya untuk muka surat 39. Okey, untuk muka surat 39. Okey, yang pertama sekali dia suruh perihalkan setiap situasi berikut dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada. Saya dah highlightkan di sini perkataan yang awak perlu gunakan. Okey, wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor. So kat sini ada yang kedua awak kena buat garis nombor. Dan seterusnya terbitkan satu ketaksamaan algebra. So maksudnya ada 3 perkara yang awak kena buat. So the first one, you need to describe the situation by using is greater than or equal to or is less than or equal to, and then represent the inequality by using a number line, hence form a algebraic inequality. That's mean you need to answer 3 different answer. Okay, so untuk nombor 1, harga sebuah kalkulator Y yang dibeli oleh Azmi tidak lebih daripada. So bermaksud harga tu lebih ke lebih daripada 50 ke kurang daripada 50? Sebab bila ayat dia adalah tidak lebih. So kalau awak tengok kat sini, tidak lebih daripada bermaksud kalkulator tu tak lebih daripada RM50 kan? So yang awak kena gunakan adalah yang ni saya dah buatkan jawapan dia, Y kurang daripada atau sama dengan 50. Okay, so in English Y is less than or equal to RM50. Okay, so untuk garis nombor dia pula, okay, garis nombor dia kurang daripada bermaksud dia ke arah kiri. So daripada 50 ni kita buat anak panah ke kiri. Okay.
Dan disebabkan dia adalah kurang daripada atau sama dengan, bulatan dia kenalah bulatan yang penuh. Bulatan yang penuh. Ya. Okey. So untuk bahagian C dia, dia akan jadi Y kurang daripada ataupun sama dengan 50. Okey, soalan nombor 2. Markah lulus bagi suatu ujian mestilah sekurang-kurangnya 40. Saya highlightkan kat sini, sekurang-kurangnya 40. So Arif lulus dalam ujian itu dengan mendapat X markah. Sekurang-kurangnya maksudnya kalau dia lulus, dia dapat lebih ataupun kurang. So sebenarnya dia dapat lebih. So kita dapat jawapan dia X lebih besar daripada atau sama dengan 40. Iaitu X is greater than or equal to 40. Okay, so untuk garis nombor dia, sebabkan lebih besar dia ke arah kanan. Dia ke kanan. Dan sebab dia ada dengan sama dengan, bulatan dia mestilah bulatan yang penuh. So ini adalah X dia. Okay, so untuk C dia pula, maka X lebih besar ataupun sama dengan 40. Ini simbol dia ya. Okay, untuk soalan nombor 3. Bilangan penumpang P di dalam sebuah bas tidak boleh melebihi 40. So kat sini dia punya kata kunci tidak boleh melebihi 40. Maksudnya 42 orang boleh tapi tak boleh lebih. So bermaksud P kurang daripada atau sama dengan 42. So P is less than or equal to 42. Jadi sebabkan dia kurang daripada, maksudnya dia ke arah kiri. So bulatan dia pun perlu bulatan yang penuh. So ini adalah P. Okay, jadi untuk ketaksamaan dia, P kurang daripada ataupun sama dengan 42. Okay, saya teruskan dengan soalan nombor 4. Muatan maksimum M yang boleh diangkat. So kalau kat sini ayat pertama dia, perkataan pertama pun dah menunjukkan dia punya kata kunci iaitu muatan maksimum. Maksimum maksudnya sampai 5 tan boleh tapi tak boleh lebih. Jadi bermaksud M kurang daripada ataupun sama dengan 5 iaitu M is less than or equal to 5. So untuk garis nombor dia, kalau kurang daripada dia ke arah kiri. So bulatan penuh, so yang ini adalah M. Okay, soalan nombor 5. Tinggi minimum hair seorang calon ialah 162. So dekat sini kata kunci dia adalah tinggi minimum. Okay, so tinggi minimum bermaksud 162 saja yang boleh lepas. 162 dan ke atas. Dan yang lebih tinggi. So bermaksud H lebih besar daripada atau sama dengan 162 iaitu H is greater than or equal to 162. So apabila lebih besar dia ke arah kanan. Okay, so ni adalah H. Okay, sorry. Nombor 4 tadi saya tak buat dia punya ketaksamaan kan. So saya akan buat sekali dengan nombor 5. So nombor 4 tadi adalah M kurang daripada ataupun sama dengan 5. Manakala untuk nombor 5, H lebih besar daripada ataupun sama dengan 162. Okay, saya teruskan dengan muka surat 40. Muka surat 40 yang ini, hari itu saya tak ada terangkannya semasa sesi pembelajaran iaitu berkaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam bab ketaksamaan ini. Kita ada 2 sifat. Okay, saya terangkan sedikit. Okay, yang pertama sekali adalah sifat akas yang di atas ni, sifat akas. Okay, so apabila A lebih besar daripada B, maka B kurang daripada A. Maksudnya terbaliklah. Okay, kalau C kurang daripada D, maka D lebih besar daripada C. Okay, untuk sifat akas. Okay, untuk sifat transitif, sekiranya A
kurang daripada B, kurang daripada C, maka kita ambil yang depan dengan yang belakang. Maka A kurang daripada C. Kalau X lebih besar daripada Y, lebih besar daripada Z, maka kita ambil yang depan dan yang di belakang. X lebih besar daripada Z. So kalau kita tengok pada bahagian A, yang nombor 1, negatif 5 kurang daripada sifar. So maka dia akan jadi, kalau kita terbalikkan, dia akan jadi sifar lebih besar daripada negatif 5. So nombor 2, 7 lebih besar daripada negatif 2, maka negatif 2 kurang daripada 7. Nombor 3, sifar peluang 8 kurang daripada 1, maka 1 lebih besar daripada sifar perpuluhan 8. Okey. Nombor 4, negatif 7 kurang daripada negatif 4, maka negatif 4 lebih besar daripada negatif 7. Okey. Untuk bahagian B ni tadi adalah sifat transitif. So kita akan ambil dua yang di hadapan yang di belakang saja. So nombor 1 dia akan jadi negatif 9 kurang daripada 7 sebab kita ambil yang pertama dengan yang terakhir sahaja. Okey, nombor 2 yang pertama dia negatif 3 dengan negatif 2. Maka dia akan jadi negatif 13 kurang daripada negatif 2. Okey, nombor 3. Negatif 3 per 8. 2 per 3 dengan 5 per 6. So, maka dia akan jadi 3 per 8 kurang daripada 5 per 6. Okey, nombor 4. Negatif 2 kurang daripada 1 per 5 kurang daripada 5,1. So, negatif 2 dengan 5,1. So negatif 2 kurang daripada 5,1. So ni adalah sifat dia. Dia hanya ada dua sifat iaitu sifat akas dan sifat transitif. Okey, untuk bahagian C. Bahagian C ni saya dah diterangkan sebesikit semasa pembelajaran. So apa yang berlaku kalau kita tengok pada nombor 1. Okey, sini saya nak gunakan pen warna lain sikit lah. Okey. So nombor 1. Nombor 1A, 12 dengan negatif 3. So 12 lebih besar daripada negatif 3. So kalau kita tambahkan 2 tambah 3, 13. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. So masih lagi di sebelah kiri lebih besar. Okay, C 12 tolak 1 adalah 11. Negatif 3 tolak 1 adalah negatif 4. So masih lagi di sebelah kiri yang lebih besar. Tak berubah sekiranya penambahan dan penolakan. Okey, nombor 2. Negatif 12 dengan negatif 3. Negatif 12 kurang daripada negatif 3. So, apabila tambah negatif 12 tambah 4, negatif 8. Negatif 3 tambah 4, kita dapat 1. Maka yang di sebelah kiri masih lebih kecil, iaitu kurang daripada. Nombor bahagian C. Negatif 12 tolak 4 adalah negatif 16. Negatif 3 tolak 4 adalah negatif 7. Maka yang di sebelah kiri masih lebih kecil. Jadi kurang daripada. Okey. Nombor 3. 12 dengan 3. 12 lebih besar daripada 3. So 12 darab 3 kita dapat 36. 3 darab 3 kita dapat 9. Maka masih lagi di sebelah kiri lebih besar. Okey. C 12 bagi 3 4, 3 bagi 3 1. Jadi di sebelah kiri masih lebih besar. Nombor 4, 4 dengan 6. 4 kurang daripada 6. 4 darab negatif 2. Jadi kita dapat negatif 8. 6 darab negatif 2 kita dapat negatif 12. So dekat sini ada perubahan negatif 8 dengan negatif 12. Negatif 8 lebih besar daripada negatif 12. Okey, C 4 bahagi negatif 2 kita dapat negatif 2. 6 bahagi negatif 2 kita dapat negatif 3. Okey, jadi negatif 2 dengan negatif 3. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. So apabila kita darabkan atau bahagi dengan nombor negatif, simbol akan
Ubah daripada yang asal. Okey, nombor 5. 6 dan 4. 6 lebih besar daripada 4. Tapi negatif 6 lebih kecil ataupun kurang daripada negatif 4. Dan pecahan sekiranya di bawah lebih besar, nilai dia lebih kecil. Jadi 1/6 kurang daripada 1/4. Okey, nombor 6. 3 dan 7. 3 kurang daripada 7. Tapi negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. Dan 1/3 lebih besar daripada 1/7. Okey, nombor 7, jika 3 kurang daripada 12 dan X adalah sifar. Ini kurang daripada 12 dan X adalah sifar, maka X lebih besar daripada sifar ni bermaksud nombor-nombor X adalah nombor positif. Maka 3X adalah kurang daripada 12X dan 3/X kurang daripada 12/X. Okey, nombor 8. Jika 12 lebih besar daripada 3 dan Y kurang daripada sifar. Kurang daripada sifar maksudnya nombor negatif. Negatif. So, bila darab dengan nombor negatif, dia akan jadi 12 kurang daripada 3Y. 12/Y kurang daripada 3/Y. So, kat sini saya ingatkan semula, sekiranya berlaku pendarapan ataupun bahagian nombor negatif, simbol ketaksamaan itu akan disongsangkan. Ini adalah diberikan situasi ketaksamaan. Okey, yang dekat atas ni dalam petak yang berwarna merah ni sebenarnya ada dalam buku teks awak. Ini adalah perkataan ataupun ayat yang biasanya digunakan. Okey, untuk lebih besar atau sama dengan, biasanya dia akan gunakan perkataan sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada ataupun minimum. Kalau untuk simbol yang kurang daripada ataupun sama dengan, perkataan yang biasanya digunakan selebih-lebihnya, tidak lebih daripada ataupun maksimum. Yang ini memang ada dalam buku teks awak. Okey, so kalau kita tengok pada soalan yang pertama, jumlah peserta P yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan nyanyian melebihi 120. Melebihi, kalau awak tengok situasi, maksudnya kena lebih besar kan? So, kalau kata lebih besar, yang ni adalah so, dia kata it was more than 120. That's mean 120 is include. Termasuk. Jadi, P lebih besar daripada ataupun sama dengan 120. Sebab dia melebihi. Sorry, maafkan saya. Okay, melebihi ni maksudnya 120 tu tidak termasuk. So, P lebih besar daripada 120. Sebab dia perlu lebih. Lebih daripada 120. Untuk nombor 2, jarak D dalam meter di antara rumah Fauzi dengan sekolahnya adalah kurang daripada. So kat sini dah jelas dah. Kurang daripada, jadi D kurang daripada 500. Okey, nombor 3, skor untuk mendapat grade A dalam satu peperiksaan ialah 85 markah. Karen mendapat Y markah dan dia mendapat grade A. So maksudnya grade 85 tu adalah grade minimum untuk markah kan. So grade dia adalah Y maksudnya dia dapat markah lebih daripada ataupun sama dengan 85 sebab dia dapat A. Okay. Okey, untuk bahagian B. Bahagian B ni, okey, saya dah tuliskan set-set sebab ni melibatkan ayat.
Okey, yang ni saya bacakan saja. Nanti awak boleh semak semula. Kemudian, okey, kalau yang pertama, Y lebih besar daripada 800 dengan keadaan Y ialah pembelajaran bulanan dalam RM bagi Shima. Okey, so bermaksud pembelajaran bulanan Shima lebih daripada RM800. Kita tukar dia kepada ayat. So Shima monthly expenditure is more than RM800. Okey, nombor 2, P kurang daripada 6 dengan keadaan P ialah panjang dalam meter segulung tali. Okey, so kita boleh buat ayat panjang segulung tali kurang daripada RM6 meter. So the length of a roll of string is less than 6 meter. Okey, nombor 3, Y kurang daripada atau sama dengan 500 dengan keadaan Y ialah isi padu air dalam sentimeter padu. So isi padu maksimum sebuah bekas ialah 500 sentimeter padu. Sebab tadi saya dah tunjukkan simbol-simbol tu perkataan ataupun ayat apa yang awak sesuai gunakan di atas tadi. Okay. Okay, so maximum volume of a container is 500 cm3. Okay, nombor 4. N kurang daripada 56 dengan keadaan N ialah umur dalam tahun seorang pekerja di sebuah syarikat. So, kita boleh tukar dalam ayat, umur pekerja di sebuah syarikat perlu lebih daripada 56 tahun. Maksudnya 56 tak boleh, kena lebih. So, age of a worker in a company must be more than 56 years old. Okay, nombor 5. T lebih besar daripada ataupun sama dengan 9. Dengan keadaan T ialah masa dalam jam, Jordan berkhidmat sebagai sukarela dalam masa seminggu. So masa minimum, minimum ni termasuklah, maksudnya termasuk 9 kan. Masa minimum Jordan berkhidmat secara sukarela dalam seminggu ialah 9 jam. So minimum time that Jordan does volunteer work in 1 week is 9 hours. Okay? Okey, bagus. Kat situ awak perasan kan, kat situ ada sedikit kesilapan. So, perlu, okey. Nombor 4. Umur pekerja di sebuah syarikat perlu kurang daripada. So, umur pekerja di sebuah syarikat must be less than 56 years old. Okey, kita tengok pada nombor 1. K tambah 7 kurang daripada negatif 1. So kat sini kita nak K saja, maksudnya